أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengkurniakan kita nikmat yang banyak, sehingga nikmat yang banyak itu tidak dapat kita hitung. Mudah-mudahan sepanjang nikmat yang dikurniakan, kita sentiasa bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga ketika kita banyak bersalawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan lambang cinta itu akan melayakkan kita juga untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semuanya jemaah surau Al-Muhajirin Saujana Utama 3 dan muslim-muslimat dimanapun anda berada. Pada malam ini kita dapat bersama kembali untuk meneruskan pengajian kitab kita, yakni kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana dalam kitab ini membincangkan zikir-zikir harian sebagai panduan dalam kehidupan kita, sehingga dalam setiap pergerakan kehidupan ini masih berada dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tiada waktu dan masa yang sia-sia jika kita menggunakannya dengan apa yang pernah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada kali ini pertemuan kita akan membincangkan hadis yang ke-51. Bagi tuan-tuan puan-puan yang memiliki kitab, kita akan membaca untuk tajuk yang pada malam ini, hadis yang ke-51 berkenaan dengan cara memakai pakaian dan kasut serta cara membukanya. Hari-hari kita telah melakukannya, sama ada berpakaian ataupun memakai kasut yang kita pakai dalam kehidupan seharian kita. Ada yang untuk pergi bekerja, ada untuk pergi ke sekolah dan sebagainya. Alangkah baiknya jika perbuatan yang biasa kita lakukan setiap harinya itu diguna pakai dengan cara yang lebih teratur, bersesuaian dengan apa yang pernah diajarkan oleh baginda. Sehingga sepanjang perjalanan pemakaian pakaian dan kasut itu ada nilai pahala yang tidak kita sangka-sangka, ternyata ia jauh lebih besar dan bahkan ia boleh dibuat setiap harinya. Dan bahkan dalam perbincangan kita yang lepas juga kita telah menyebutkan doa-doa ketika berpakaian. Namun kali ini sehingga cara dan doa bersamaan akan menambah lagi pahala yang besar di sisi Allah yang akan kita peroleh pada saat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil akhir, di alam barzah dan seterusnya. Kali ini kita akan baca dulu apa yang ada pada hadis ke-51 untuk mengambil iktibar pengajaran pada malam ini. Disunatkan dalam memakai pakaian
sama ada pakaian yang kita guna pakai untuk ibadah dan sebagainya ataupun untuk memakai kasut seluar, hendaklah memulakan dengan sebelah kanan daripada lubang pakaian ataupun seluar. Jadi kalau kita ada pakaian, kita pakai baju yang lengan panjang ataupun pendek ataupun kasut ataupun seluar, disunnahkan ke atas kita ketika kita berdoa dengan doa yang telah kita ajarkan pada pertemuan yang lepas, maka biasa-biasakan untuk memasukkan pergelangan tangan ataupun kaki kita bermula daripada lubang yang kanan. Sehingga dengan perbuatan itu kita telah melakukan satu perbuatan yang luar biasa yang sunnahnya tidak dapat kita bayangkan sebagai tambahan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika seseorang melaksanakan perbuatan ini diiringi pada saat ia ingin masuk ke dalam masjid ataupun dia ingin melepaskan, menanggalkan selipar. Ketika dia ingin menanggalkan selipar, kebiasaan kita kan memasukkan kaki kanan terlebih dahulu untuk mendapatkan sunnah. Jika kita ingin melepaskan selipar, kita akan lepaskan kaki kiri terlebih dahulu. Sama juga ketika kita pakai baju, kita pakai bahagian kanan, dan ketika kita ingin menanggalkan pakaian itu, kita tarik dulu ataupun kita lepaskan dulu bahagian kiri. Nah, di sini ada juga dibincangkan dan ianya telah kita sebut pada pertemuan-pertemuan yang lepas, tapi saya suka untuk mengulang supaya kita dapat melaksanakan sunnah ini. Selain daripada pahala yang besar tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata sesiapa yang suka mengamalkan memakai pakaian ataupun selipar ataupun kasut dimulakan dengan kanan lalu diakhiri ataupun melepaskan dengan sebelah kiri, Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya orang yang membiasakan memulakan dengan kaki kanan ketika memakai kasut dan memulainya dengan kaki kiri ketika melepaskannya, orang ini akan selamat daripada penyakit limpa. Masya Allah. Imam Ibnul Jauzi mengatakan sesiapa yang suka mengamalkan perbuatan ini kanan lalu melepaskan dengan kiri, ia akan terhindar daripada penyakit limpa. Penyakit limpa ini bermuara ataupun terletak di dalam perut kita, sehingga manfaat daripada limpa itu juga sangat besar. Sebagai insulin ataupun ia boleh sebagai imun kepada diri kita. Jadi kalau limpa kita sihat, perbuatan ataupun perkara dalam perut kita ni akan sihat. Darah merah, darah putih dan sebagainya kerana ia duduk di bahagian perut. Senang cerita, orang yang menghidupkan sunnah selain dalam pahala yang besar, perutnya juga akan semakin sihat. Terutama kalau kita pergi balik masjid. Masuk masjid, keluar masjid. Kita kata sunnah memakai selipar kanan, melepaskan selipar kiri. Tapi dalam konteks masuk masjid, keluar masjid, ianya ada satu perbuatan yang boleh mengiringi. Ini kita dah sebut dulu. Contohnya, kita ingin masuk masjid adalah memulakan dengan kaki kanan. Sedangkan selipar kita ingin kita tanggalkan. Jadi dalam dua perbuatan boleh menggabungkan satu sunnah yang dapat memanfaatkan apa yang kata Ibnul Jauzi, perut akan semakin sihat jika membuat kanan dan melepaskan kiri. Tapi konteks untuk masuk masjid ni ada double kepada dua perbuatan. Kita nak masuk masjid kaki kanan, tapi pada masa yang sama kita ingin menanggalkan selipar.
Nah, jadi ada dua sunnah dapat kita laksanakan dalam masa yang sama. Jadi kalau kita ingin masuk masjid kaki kanan, jangan terus-terus langkah kanan kaki itu ke dalam masjid. Kalaulah selipar kita, contohnya, selipar itu betul-betul dekat dengan pintu ataupun tangga masjid. Jadi sebelum kita langkahkan kaki kanan kita itu untuk ke masjid, ya, alangkah baiknya kita tanggalkan dulu selipar dengan kaki kiri. Jadi sebelum melangkah ke kanan masjid, kaki kanan ke masjid, keluarkan dulu selipar kiri. Sebab kita nak tanggalkan selipar dulu. Tapi bila kita keluarkan selipar kiri, jangan terus langkah ke dalam masjid. Sebab kita nak masuk masjid kaki kanan. Jadi apa yang perlu kita buat? Tanggalkan ataupun tarik selipar kaki kiri kita, lalu pijak selipar kiri kita. Itu dapat sunnah membuka selipar. Sedangkan untuk langkah ke masjid, terus baru tarik kaki kanan pada langkah ke masjid itu kalau selipar dengan tangga ataupun selipar dengan pintu masjid berhampiran, sehingga menanggalkan selipar dapat pahala kerana memulakan kiri, dan dalam masa yang sama kita masuk masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi simpelnya, sebelum masuk masjid kita tanggalkan kaki kiri kita, seliparkan kaki, tarik, pijak kaki kiri dulu, jangan langkah ke masjid lalu kaki kanan terus tarik dan terus melangkah ke masjid. Ketika ingin masuk masjid, masuk kaki kanan ke masjid dapat pahala, tarik kaki kiri terlebih dahulu menanggalkan selipar dapat pahala, satu perbuatan. Sedangkan untuk keluar dari masjid, kita tahu dan kita faham kena kaki kiri untuk dapatkan pahala. Sehingga ketika kaki kiri kita telah melangkah keluar masjid, jangan terus-terus sarungkan ke dalam selipar kita. Kaki kiri itu biar pijak selipar kita dulu. Kenapa? Kerana kita ingin memulakan masukkan kaki ke dalam selipar dengan kaki kanan. Sehingga ketika kaki kiri dah pijak selipar kiri, kaki kanan pula melangkah daripada masjid terus sarung ke dalam masjid, dapat pahala keluar masjid mulakan kaki kiri. Dalam masa yang sama dapat pahala memulakan pemakaian selipar dengan kaki kanan. Dua kaedah ini mendapat dua pahala yang bersamaan. Melepaskan selipar dan memakai selipar dapat pahala dengan sunnah. Memasukkan ataupun masuk kaki kanan, keluar kaki kiri ke masjid juga dapat sunnah dengan kaedah yang betul. Dan kalau ini menjadi wirid harian bagi sesiapa yang rajin ke masjid, itu sahaja pun telah membuat proses pembentukan, proses kebaikan pada pahalanya dan juga pada perutnya. Jadi kalau di rumah kita mulakan kanan kiri, Masya Allah tuan-tuan, tidak terbayang betapa mudahnya kita mendapatkan pahala dari alat yang ada di persekitaran kita. Ini dimulakan dengan cara memakai dengan kanan, menanggalkan dengan kiri. Dan kita teruskan dengan membaca apa yang ada pada kitab kita berkenaan dengan kanan dan kiri itu. Dan di dalam memakai pakaian tadi kita dah sebut ataupun kita dah katakan selipar. Namun kemudian sebelah itu juga apabila kita memakai celak, bersiwak, memotong kuku, mencukur misai, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, mengucapkan salam dalam solat, masuk masjid, keluar dari bilik kecil, wuduk, mandi, makan, minum, berjabat tangan, mengusap hajar aswad, dan menerima sesuatu daripada orang lain dan menyerahkan dan sebagainya, semua itu dilakukan dengan mendahului sebelah kanan dan kebalikannya dengan sebelah kiri. Masya Allah, tuan-tuan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak perbuatan-perbuatan yang juga boleh dimulakan dengan kaedah ini. Betapa hebat, betapa besar. Dan apabila kita teruskan ataupun kita laksanakan, insya-Allah akan memberi kebaikan dunia akhirat kita. Hadis yang ke-51, bagaimana cara Nabi ataupun kenapa dibuat
seberapa banyak cara ataupun seberapa banyak perbuatan Nabi mengenai kanan dan kiri itu. Hadis ke-51, hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullih fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Aisyah radhiyallahu anha melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sebelah kanannya dalam segala urusannya, yakni dalam membersihkan diri maupun berjalan dan memakai kasutnya. Sehingga tidak menjadi satu perdebatan ataupun satu perbincangan yang panjang yang tiada penghujungnya. Kerana ia langsung dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha akan amalan Nabi. Berjalan, memakai kasut, membersihkan diri, ianya bermula daripada kanan. Kenapa? Kerana kanan adalah sesuatu yang lebih berhak di dalamnya. Kerana kanan adalah permulaan di dalam mendahului sesuatu akan mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Masya-Allah, ya. Jadi pada sesiapa yang telah mengamalkan perbuatan ini, tahniah kepada kita semua kerana kita salah satu daripada pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia hadir atas perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ianya dibuat atas dasar cinta Nabi. Sehingga mana tahu dari banyak-banyak sunnah dan daripada perbuatan kita yang sentiasa memulakan kanan, mengakhiri dengan yang kiri. Asbab itu akan menyebabkan kita dicintai dan diberi syafaat oleh Nabi di saat kita memang memerlukan di akhirat nanti. Dan ini hadis ke-51 menyebutkan tentang apa yang dibuat oleh baginda, memulakan dengan kanan, kata Aisyah, sama ada membersihkan diri, sama ada berjalan ataupun memakai kasut. Dan perlu kita ingatkan juga, jika kasut yang kita pakai adalah berbentuk punya boot ataupun panjang, ya, dia punya kaki dia tu agak sedikit tertutup. Kasut kalau selipar kan terpangah je macam tu, kita nampak daripada luar apa yang ada dengan tali dan sebagainya. Tapi jika ia berbentuk kasut yang memang tertutup semuanya, ada ruang untuk sesuatu masuk ke dalam kasut tersebut, dan ianya juga perlu kita ambil perhatian sebelum kita memakai kasut yang tertutup. Alangkah baik untuk kita tambah lagi satu kebaikan sunnah, yakni ambil kasut tadi sebelum kita sarung ke dalam selipar, ke dalam kasut yang tertutup, ketuk-ketuk terlebih dahulu agar memastikan keselamatan kaki kita. Kerana pernah ada kes, kan, kita pernah hari itu, saya ingat lagi, di kawasan kita ada kaki yang digigit oleh binatang berbisa disebabkan bermain sarung sahaja terus kasut, dan kasut itu pula kan berada di luar rumah. Kita tak tahu entah apa-apa masuk dalam kasut kita, entah buaya ke harimau ke benda-benda yang berbahaya tumpang tidur. Sebab tak ada tempat, dia pun tidur dalam kasut kita. Yang kita pagi-pagi kelang kabut, tak, lampu luar tak buka lagi pula, ya, kita nampak kasut kita cantik mengkilat, rupa-rupa ada makhluk tumpang tidur dalam kasut kita. Kita pun main sarung, dia pun terkejut, ketepuk, dia patuk gigi kita, tak jadi pergi kerja, tak jadi pergi sekolah, pergi hospital untuk buat
perawatan kaki, kan jadi bermasalah. Ya, tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, kalau kasut yang tertutup, kita ikutkan sunnah pula, ketuk terlebih dahulu. Alah, mana ada rumah saya tak ada apa. Walau tak ada apa sekalipun, kita dapat pahala. Kerana ia adalah satu perbuatan juga yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau kasut tertutup, tambah lagi satu kaedah, ketuk-ketuk dulu. Sekali dua sudahlah kita, ataupun 3 kali memastikan tiada apa-apa di dalam. Jadi kita pun selesa untuk memakai melalui kaki kanan terlebih dahulu. Baik, hadis ke-51 membincangkan, menyebutkan tentang kekuatan perbuatan Nabi ini yang menjadi landasan ke atas kita. Kenapa kita mesti menggunakan kanan terlebih dahulu? Kerana baginda pun buat perkara itu. Kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, ia melihat akan perbuatan itu ketika kita mengamalkan pada hari ini, yang sunnah mungkin semakin terbiar, yang sunnah ke hari ini mungkin semakin ditinggalkan, kita pula adalah orang yang masih mengamalkan. Berarti kita seperti mutiara yang payah untuk dicari, namun jika didapat berharga, bernilai tinggi. Kita salah satu, mudah-mudahan di antara orang-orang yang masih menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-52 pun akan cerita juga tentang amalan Nabi ataupun perbuatan Nabi yang membiasakan kanan dan kiri. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanatil yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Yang artinya, tangan sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk membersihkan diri dan digunakan juga untuk makan. Tangan kanan untuk membersihkan diri dan makan. Sementara tangan kiri baginda sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk bilik kecil dan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di bahagian tubuh kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan, menyebutkan bahawa tangan kanan memang layak untuk diguna pakai membersihkan, membuat perkara-perkara yang baik. Dan tangan kiri digunakan oleh baginda untuk ke bilik kecil membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena ajarkan juga kepada ahli keluarga kita, jika ingin melakukan ataupun makan maupun minum, jangan biasakan dengan tangan kiri. Ya, ni ambil minuman, tangan kanan, minta maaf ya tuan-tuan, tangan kanan balas WhatsApp, tangan kiri minum. Masak. Agak kecelaruan dalam menghidupkan sunnah. Allah tak berdosa pun, Allah. Tapi kita seorang Muslim, kita beradab. Tambah-tambah lagi orang Melayu, kan? Budi bahasa, budaya kita, Masya Allah. Kita punya kekuatan dalam agama ini. Orang lihat pun, Masya Allah, indah. Saya pernah pengalaman masa itu di Masjid Nabawi. Lapar sangat, lepas tu ada roti dengan air. Tak ada tempat untuk minum, tak ada tempat untuk makan, sebab orang ramai. Jadi pada masa itu ada roti dengan air. Dah haus sangat kan, panas. Di tangan pegang roti, air. Nah, saya masih dapat memikirkan dengan pertimbangan yang besar.
Kalau mengikut pada nafsu, nak tangan kiri, tangan kanan sekali bersamaan, sebab dah lapar sangat. Tapi pada masa tu, tempat duduk tak ada, saya pun macam cangkung sikit, ya, lutut naik, yang kiri naik ke atas, yang kanan diduduk sedikit. Lepas tu saya ambil roti, tangan kiri pegang roti kan, tangan kiri pegang roti, tapi cuit. Lepas tu ambil tangan kanan, cuit makan. Begitu juga air, saya ambil tangan kanan, pegangkan tangan kiri tapi ambil, tukar. Rupanya jadi bahan perhatian pada masa itu, sebab sebahagian hampir, ya, pada masa itu orang terus berjalan, berlari, ataupun orang makan sambil berdiri dan sebagainya. Dalam masa itu saya terhenti dan macam saya sebut tadi, saya cuit, saya berhenti ketika saya ambil posisi duduk makan. Ada beberapa Pak Arab tu, gini dia kata, Masya-Allah anta. Saya pun sebentar perasan mereka perhati perbuatan itu. Ternyata kadang-kadang, ya, macam kenapa saya cerita, sebab perbuatan kita, apalagi di rumah, mungkin kita tak perasan, tapi ada mata-mata yang memandang. Ahli keluarga mungkin, anak kecil mungkin, isteri dan sebagainya. Jika perbuatan itu menjadi lambang kebiasaan ke atas kita dan menjadi satu pandangan pada mereka dah biasa, akhirnya mereka akan mengikut dan ayah saya pun buat macam tu, ibu saya pun macam tu. Tapi jika contoh yang kita tampilkan, ada orang ataupun tidak, ketika pada saat ada orang yang memandang, menjadikan itu satu perkara baik baginya, dan ketika mereka mengamalkan juga disebabkan perbuatan kita, kita telah meninggalkan satu amalan jariah yang membuatkan kita menjadi seorang yang mendapat pahala sepanjang usia kita. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, perempuan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah, perbuatan kita itu namanya dakwah bilhal. Dengan perbuatan, kita tak berkata apa-apa pun, kita tak bercakap pun, tapi dengan action yang kita buat, dengan cara yang mengikut perbuatan ataupun sunnah, sehingga ada mata-mata yang memandang dan mereka tertarik untuk buat, pahala berjeda-jeda untuk kita. Pahala berterusan mengalir ke atas kita. Dan saya pada ketika itu, Masya Allah, ternyata ada yang memerhati. Di saat sebahagian orang sedang dalam keadaan kelang kabut dan sibuk dengan urusan ingin mengejar ke sana kemari, bahkan minum makan sambil berlari, minum makan sambil berdiri dan berjalan dalam keadaan yang tergopoh-gapah, ya, kita masih berfikir dengan mengikut depan masjid pula dan sebagainya. Ada yang memerhati dan mereka membuat perbuatan yang kita buat. Masya Allah. Jadi perhatikan, ya, perbuatan kita yang kita laksanakan, sehingga perbuatan itu akan membawa kepada kebaikan ke atas kita, dan sekiranya ia menjadi contoh kepada ahli keluarga kita, kita saham masih mengalir, walaupun terkadang jasad kita dah tidak ada dekat bumi ini lagi. Ilmu yang bermanfaat akan mengalir sebagai jariah kita selepas kematian kita. Apa yang dibuat oleh Nabi, dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh isteri-isteri baginda, disampaikan kepada umat, dan begitulah seterusnya. Hari ini kita sebagai delegasi penerus perbuatan Nabi, insya-Allah sunnah ini akan terjadi di pelbagai pelosok dunia sekiranya masih ada segelintir manusia yang mengambil perhatian dengan perbuatan amalan harian. Untungnya kita baca kitab ini, walaupun dah entah berjuta kali, tapi setidaknya akan memberi goncangan yang kuat, ingatan yang kuat ke atas kita untuk, kalau dah buat, Alhamdulillah. Kalau belum buat, sila buat azam pada tahun ini untuk buat. Masya Allah. Hadis yang ke-52 membincangkan, menyebutkan baginda buat kanan
dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau membersihkan benda-benda yang kotor, akan menggunakan tangan kirinya. Dan begitu juga hadis yang ke-53, kita terus baca. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Baihaqi daripada Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dhalik. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Hafsah menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum. Dan begitu juga digunakan untuk memakai pakaian. Sedangkan tangan kiri baginda sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk selain itu. Oleh kerananya, tuan-tuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memulakan dengan mengeluarkan tangan kiri daripada lubang pakaian, tangan kiri daripada lubang seluar dan kasut, itu adalah sesuatu yang wajar untuk kita teruskan. Kerana memulakan dengan kanan ataupun kiri, ia dapat memberi kebaikan ke atas kita, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah pun membuatnya terlebih dahulu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, bukan hanya pandai untuk menyebut nama-nama sunnah, ataupun baginda bukan hanya sekadar memberitahukan kita sunnah-sunnah yang perlu dibuat. Tapi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa-apa sunnah yang perlu dibuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat dulu benda tu. Sehingga wajar dan mudah bagi sesiapa sahaja yang mendengar nasihat itu untuk buat. Tidak ada lagi celah-celah untuk mereka, Allah, dia pun tak buat, konon nak suruh orang buat. Baginda buat dulu. Kalau buang sampah, contoh, baginda buang dulu, lepas tu beritahu. Macam ni, dilihat oleh isteri baginda, oleh sahabat. Baginda buat dulu dengan belah-belah kanan, menanggalkan belah-belah kiri, lalu diberitahu dan dicontohkan pula, sehingga orang yang melihat dan mendengar senang untuk mengamalkan. Maka begitu juga kita, tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajak isteri, mengajak anak, mengajak saudara kita untuk salat, kita dah salat, dah bagus, baru ajak orang salat. Tapi jangan tunggu pula, kalau saya bukan baik sangat, macam mana saya nak beritahu orang baik? Tak. Kalau kita tahu kita belum baik, kita akan berupaya untuk menjadi orang baik. Tapi jangan tunggu baik untuk buat baik. Teruskan. Sama juga ketika kita ingin memberitahu, ingin membuat perkara-perkara sunnah ataupun mengajarkan perkara-perkara sunnah, kita amalkan terlebih dahulu diri kita, sehingga ketika kita memberitahu ahli keluarga, mereka mudah untuk melaksanakannya kerana mereka dah melihat kita buat dulu. Ini yang perlu juga kita ambil perhatian, kerana apa yang dibuat oleh Nabi ternyata tidak juga menjadi satu perdebatan panjang oleh para sahabat, kerana apa yang disebut oleh Nabi telah dilihat oleh sahabat, dibuat oleh baginda itu sendiri. Hadis yang ke-53 tadi menyebutkan bahawa perkara-perkara yang baik mesti dimulakan dengan yang kanan. Dan hadis yang ke-54 dan yang terakhir untuk malam ini tentang puan-puan, mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke-54 menceritakan tentang di mana kami juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bima ya minikum." Masya-Allah.
Apabila kamu memakai pakaian ataupun berwuduk, maka mulakanlah dengan tangan kanan. Hadis ini dinilai hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan sebagainya sebagai hadis yang begitu banyak dalam kajian-kajian untuk memberitahukan kenapa harus memulakan dengan yang kanan, kerana ditutup bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa memulakan dengan yang kanan. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita pada malam ini memberikan satu pencerahan ke atas kita di mana memulakan dengan yang kanan selain daripada mengikut sunnah baginda yang di dalamnya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tergolong, kita akan termasuk dalam kategori orang yang menghidupkan sunnah yang akan mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam masa yang sama ternyata ketika sunnah ini diteruskan, terutama ketika memakai kanan dan melepaskan kiri, kasut ataupun selipar, dalam masa yang sama kesihatan kita juga akan semakin bertambah baik. Terutama ketika kita mengalami sakit-sakit yang berada di perut. Ya, kita cuba ikhtiar dengan ubat-ubatan yang kita dah banyak makan. Tapi ternyata dengan sunnah yang ditinggalkan juga menjadi syifa, menjadi ubat kepada kita untuk kebaikan kita bersama. Ibadah yang diturunkan, ibadah yang diwajibkan, ibadah yang disunnahkan, semuanya ada kebaikan tersendiri. Seperti juga salat, tahajud, semua itu telah dibuktikan bukan hanya sekadar pahala, tapi sains juga membuktikan ada nilai-nilai kebaikan kepada jasad individu yang melakukan ibadat. Begitu juga puasa dan sebagainya. Kerana ibadah yang ada pada ketika ini, ibadah yang disunahkan ataupun diwajibkan, bukan hasil rekaan manusia semata-mata, bukan hasil ciptaan manusia, tapi terhasil daripada firman ilham Allah ke atas Rasulnya, adalah sesuatu yang diperintahkan ataupun yang diajarkan oleh baginda yang memiliki kekuatan tersendiri, makhluk yang paling terpuji, makhluk yang paling teragung yang pernah Allah kurniakan ke atas manusia yang pernah tinggal di bumi yang barakah ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat mengambil iktibar daripada pengajian kita pada malam ini mengenai mulakan dengan yang kanan, mengakhirkan dengan yang kiri, termasuk semua perbuatan yang baik-baik, sehingga ketika kita mengamalkan, Allah sayang kita, Rasul cinta kita, di akhirat kita mudah untuk mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih kepada kita semua yang sudi menghadirkan perbincangan kita pada malam ini, yang sentiasa setia mendengar pengajian kita melalui handphone ataupun melalui laptop masing-masing. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah ganjarkan kepada tuan-tuan puan-puan yang menyaksikan dengan pahala yang besar. Pengorbanan masa yang tuan-tuan buat, yang mungkin kuota internet tuan-tuan habis dan bagai-bagai, itu sebagai jihad tuan-tuan untuk terus menambah ilmu, untuk terus menambah ruh dengan keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Yang benar daripada Allah, yang salah atas diri saya sendiri. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.